Assalamualaikum. Hai anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Sains tahun 6. Cikgu harap anak-anak berada dalam keadaan sihat. Anak-anak telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahan buangan. Jom kita ikuti pembelajaran kita. Sains tahun 6. Bahan buangan. Cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Menakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah. Dan yang terakhir, memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan lestari. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Bilik darjah. Anak-anak dapat lihat murid membuang sampah di dalam tong sampah dan menyapu sampah. Di restoran makanan segera, anak-anak akan lihat orang makan di restoran makanan segera menggunakan bekas makanan seperti plastik, polisterina, kertas dan lain-lain lagi. Dan gambar yang terakhir adalah perkelahan di tepi pantai. Apa yang anak-anak dapati daripada gambar tersebut? Berkaitan dengan gambar bilik darjah. Jika bilik darjah tidak dibuang sampah, maka bilik darjah akan dipenuhi dengan sampah. Begitu juga dengan restoran makanan segera. Jika bekas-bekas makanan tidak dibuang dengan teratur dan terancang, maka akan menyebabkan sampah menjadi banyak. Begitu juga di kawasan perkelahan di tepi pantai. Jika kita lihat aktiviti seperti memasak, makan dan bermain di tepi pantai, jika sampah sarap banyak, dia adalah bahan buangan yang boleh menyebabkan kawasan pantai menjadi kotor. Kenali bahan buangan. Setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Mari kita kenali bahan buangan plastik. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas yang diperbuat daripada plastik. Logam. Bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan tin susu ialah contoh bahan buangan logam. Kaca. Botol, balang serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Kertas pula seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Sisa makanan. Sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Botol aerosol,
cecair pembasmi makhluk perosak, cecair bateri dan asap kenderaan juga dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Terbiodegradasikan. Anak-anak, tahukah apa yang dimaksudkan dengan terbiodegradasikan? Bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan terbiodegradasikan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan tinja. Manakala bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan ini dinamakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Sisa toksik juga merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Baiklah anak-anak, mari kita lihat gambar berikut. Gambar berikut terdiri daripada sisa makanan, kertas, tinja dan perkumuhan. Ini merupakan bahan buangan terbiodegradasikan. Manakala gambar berikut yang terdiri daripada kaca, logam, aluminium, plastik, sisa toksik adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Anak-anak, mari ikuti pula tajuk amalan pengurusan bahan buangan. Dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan. Beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah antara bahan-bahan tidak terbiodegradasikan yang semakin bertambah penghasilannya di dunia. Bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita untuk buat jangka masa yang lama. Oleh itu, kita perlulah menggunakannya secara bijaksana. Bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi, apakah peranan kita dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Recycle. Recycle iaitu kita semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Seperti bahan buangan kaca menjadi produk bahan kaca. Yang kedua adalah reduce. Reduce, kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Kita boleh menggunakan beg kital semula. Reuse. Reuse pula guna semula atau pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Contoh seperti tayar buruk dijadikan pasu bunga. Bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos.
pengurusan bahan buangan secara terancang. Baiklah anak-anak, di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Bagaimanakah bahan-bahan buangan ini dilupuskan? Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikita semula dan tidak boleh dikita semula. Bahan buangan yang boleh dikita semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Seperti ketulan bahan buangan kertas dijadikan beg kertas baharu. Ketulan bahan buangan plastik boleh dijadikan botol plastik baharu. Ketulan bahan buangan logam pula dijadikan tin aluminium baru dan serbuk bahan buangan kaca dijadikan botol kaca baharu. Begitu juga bahan buangan yang tidak boleh dikita semula dibakar dan diinsinerator bersuhu tinggi. Sisa daripada insinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Baiklah anak-anak, kita lihat kepada jenis bahan buangan yang terdiri daripada terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Terbiodegradasikan terdiri pada sisa makanan. Tidak terbiodegradasikan seperti botol kaca, plastik dan tin aluminium serta logam. Kesan buruk daripada bahan buangan tidak terbiodegradasikan berlakunya pencemaran, masalah kesihatan, banjir dan pembaziran tenaga. Jenis bahan buangan seperti terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan adalah pengurusan yang terancang dan amalan. Pengurusan yang terancang, pihak berkuasa tempatan, bahan buangan dihantar ke pusat pengumpulan sampah dan bahan buangan diasingkan mengikut jenis, dibakar dalam insinerator dan dilupuskan. Dan satu lagi, dikita semula. Pengurusan amalan juga adalah bungkus kemas plastik bahan buangan, isi bahan buangan cecair dalam bekas khas, masukkan jenis bahan buangan mengikut tong sampah yang disediakan, serta hasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak memahami tajuk kita pada hari ini iaitu bahan buangan, cikgu harap anak-anak dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Soalan yang pertama, bagaimana kita dapat menyelamatkan alam sekitar dan manusia dengan cara menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan dengan berhemah? Soalan kedua, apakah perbezaan antara guna semula iaitu reuse, kita semula, recycle dan mengurangkan penggunaan bahan iaitu reduce, terangkan. Dan soalan yang ketiga, bagaimanakah amalan 3R boleh menyelamatkan alam sekitar kita? Anak-anak perlu menjawab tugasan di dalam buku nota ataupun buku latihan sains. Selamat menyiapkan tugasan.